Muhammad Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan. Silakan. Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 3. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Yang Dipertua. Wakaf secara umumnya terbahagi kepada dua jenis, iaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am merupakan wakaf yang diwujudkan bagi tujuan manfaat umum, manakala wakaf khas adalah wakaf yang diwujudkan dengan tujuan yang khusus. Antara yang diwakafkan adalah tanah-tanah bagi tujuan pembinaan masjid, perkuburan Islam, pembangunan sosial ekonomi dan sebagainya. Wakaf tidak terhad kepada harta tidak alih semata-mata, malahan juga turut merangkumi harta alih seperti wang tunai, saham dan juga lain-lain. Antara kejayaan yang signifikan yang telah direkodkan dalam usaha kerajaan memaju dan memperkasakan wakaf di negara ini adalah: yang pertama, penyediaan dana berjumlah 10 juta dalam bajet 2022 kepada Yayasan Wakaf Malaysia bagi pelaksanaan wakaf halal perusahaan kecil dan sederhana PKS, wakaf pertanian bersepadu watani dan wakaf bencana. B. Peningkatan penglibatan pihak korporat dalam menawarkan produk wakaf seperti Permodalan Nasional Berhad PNB, Wakaf Felda, CIMB, Islamik dan Bank Rakyat. C. Inovasi dalam produk wakaf seperti wakaf air, wakaf masjid hijau, kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air. D. Pembangunan tanah wakaf yang berimpak tinggi dalam sektor pendidikan, ekonomi, kesihatan, perumahan dan kebajikan, antaranya seperti Pangsa Puri Wakaf Siti dan Hajah Norijah di Sungai Nibung, Pulau Pinang, Taman Sultan Salahuddin di Teluk Cengai, Kedah, Pusat Hemodialisis di Batu Pahat, Johor dan pembinaan bazar rakyat di lokasi terpilih di seluruh negara. E. Pemberian potongan cukai tidak melebihi 10% daripada pendapatan agregat bagi sumbangan wakaf tunai yang diberikan kepada Main dan Universiti Awam di bawah subsection 44(11)D Akta Cukai Pendapatan 1967 berkuat kuasa 8 Oktober 2020. Ketika ini kerajaan membangunkan Pelan Induk Wakaf Nasional bagi tempoh tahun 2022 hingga 2030 untuk memperkasa dan merancangkan perkembangan wakaf di negara ini. Pelan ini mengambil kira pelbagai aspek ke arah menambahbaikkan pengurusan hal ehwal wakaf, termasuk merangka pelbagai inisiatif bagi melonjakkan sumbangan wakaf kepada keuangan sosial Islam ke tahap yang signifikan. Dalam pada itu, kerajaan turut mengenal pasti beberapa halangan yang melambatkan pembangunan wakaf ketika ini. Antaranya adalah kekurangan modal untuk membangunkan tanah wakaf dan kesedaran amalan berwakaf yang masih rendah di kalangan masyarakat. Justru beberapa usaha sedang dilaksanakan oleh kerajaan dan Majlis Agama Islam bagi mengatasi masalah tersebut, seperti mengadakan sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan dengan pelbagai pengisian meliputi seminar, forum, dan siri jelajah ke serata negeri bagi meningkatkan kesedaran wakaf. Lain itu juga, Main juga menjalinkan kerjasama bersama-sama syarikat korporat bagi menubuhkan anak syarikat sendiri bagi membangunkan tanah wakaf seperti Uda Holding, Urus Maju Ehsan Sdn Bhd, agensi seperti unit peneraju Agenda Bumi Putera Teraju melalui program Awqaf Ummah turut menyediakan dana bagi membantu Main melaksanakan pembangunan di atas tanah wakaf. Pada masa yang sama, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jawhar turut mengadakan libat urus dengan Main untuk mengguna pakai papan pemuka aplikasi geospatial tanah wakaf yang telah dibangunkan pada tahun 2022. Terima kasih, Tuan Dipertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Pontian. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Saya terlebih dahulu ingin merakamkan ucapan tahniah kerana kerajaan menubuhkan dan bercadang untuk meneruskan apa yang dipanggil sebagai Pelan Induk Wakaf Nasional. Tentunya pertanyaan saya ialah sekarang ini ada wakaf-wakaf yang kreatif seperti wakaf perkhidmatan air, tapi ia hanya berskala kecil di 7 negeri beberapa projek. Adakah Yayasan Wakaf dan juga agensi wakaf ini akan membuat projek yang lebih besar seperti Universiti Wakaf, Hospital Wakaf, Perumahan Wakaf
dan setakat mana Yayasan Wakaf Malaysia ini akan ditubuhkan untuk negeri-negeri. Sekarang ini kita ada satu Yayasan Wakaf Malaysia, bagaimana dengan negeri-negeri, bagaimana hubungan agensi wakaf dengan negeri-negeri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Jawab Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Pontian. Sebagaimana kita maklum, bahawasanya wakaf ini ialah stakeholder tunggalnya, ialah daripada Majlis Agama Islam Negeri ataupun pihak berkuasa agama negeri. Dia terletak dalam butiran 1 senarai 2 jadual ke-9. Maka di dalam soal untuk kita penubuhan Yayasan Wakaf Malaysia itu ialah kita bekerjasama dengan pihak negeri, dengan pihak berkuasa agama negeri. Banyak peruntukan-peruntukan daripada kerajaan persekutuan, maka kita berikan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk melaksanakan wakaf di negeri masing-masing. Contohnya, negeri memiliki tanah dan modalnya disumbangkan oleh pihak Yayasan Wakaf ataupun pihak kerajaan persekutuan. Terima kasih. Terima kasih. Tampin. Sebelah sini dulu, Pasir Gudang bangun dah lama. Maaf. Lepas tu Terima kasih Alun Gajah. Tuan Sri Speaker. Yang berhormat Menteri, adakah mungkin berkenaan wakaf ini, status yayasan yang ada sekarang kita tingkatkan kepada bentuk Suruhanjaya Wakaf Malaysia untuk membangun ekonomi berasaskan wakaf? Terima kasih. Terima kasih. Jawab. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Pasir Gudang. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi ialah stakeholder tunggal dalam soal wakaf ni ialah pihak berkuasa agama negeri. Maka apa-apa perkara pun kena bincang dengan pihak berkuasa agama negeri dalam menguruskan soal wakaf ni. Terima kasih. Ya, Alun Gajah. Terima kasih Tan Sri Pertua. Seingat saya ketika mana saya menyertai pentadbiran negara, ada usul dan cadangan untuk mewujudkan wakaf digital bank, dan kita disarankan untuk bersaing dengan apa yang kita lihat telah pun dianugerahkan kepada 5 syarikat. Ketika itu Perdana Menteri ketika itu telah pun bersetuju untuk melaksanakan yang kita panggil kawat polisi, tetapi dikekang dan dibangkang oleh berbagai pihak termasuk bank negara untuk mewujudkan wakaf digital bank. Dan kita turut bersaing. Ada usul untuk bersaing. Walaupun saya difahamkan ratingnya AA tetapi tidak berjaya. Dan syarikat lain pun telah berjaya. Adakah kerajaan hari ini, Perdana Menteri, Menteri Kewangan, masih lagi menimbangkan untuk mempertingkatkan Islamic banking facilities yang melibatkan wakaf, memberi satu lesen khas untuk membolehkan wakaf digital bank diadakan di negara kita ini? Terima kasih. Terima kasih. Jawab Menteri boleh jawab ke soalan ni? Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, dan cadangan yang dicadangkan oleh Alun Gajah ni kita akan ambil perhatian. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan lagi.